Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni bersama lagi dengan Cikgu K, kita nak belajar tentang bundar nombor. Okey, bundar nombor ni sebenarnya kamu dah belajar dah masa tahun 2, tahun 3 kan? Tapi selalu murid keliru. Sebabnya macam-macam cara yang kita boleh guna untuk kita nak bundar nombor. Tapi hari ini cikgu nak ajar satu cara yang lebih mudah dan cikgu harap kamu boleh lebih faham dengan cara yang cikgu akan ajar sebentar lagi. Okey, sebelum itu kita nak ulang kaji sikit. Apa itu bundar nombor? Okey, bundar nombor ni sebenarnya kita nak cari nombor yang terhampir, okey, yang terdekat dengan nilai tempat yang dikehendaki. Yang dikehendaki oleh siapa? Oleh soalan lah. Sekarang ni bila kita buat bundar nombor, kita akan berpandukan pada soalan. Apa yang soalan minta, itu yang kita cari. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita nak tengok beberapa contoh macam mana nak selesaikan bundar nombor ni. Okey, tapi sebelum tu kita kena kenal dulu. Cikgu nak memperkenalkan, okey, ada dua kawan dekat sini. Okey, kawan miskin dan kawan kaya. Okey, kita nak tengok dulu apa maksud kawan miskin ni. Okey, kawan miskin ni apabila angka-angka kosong, satu, dua, tiga dan empat yang terlibat. Okey, kalau kita jumpa angka ini, kita akan gunakan tambah kosong. Mungkin ada yang kurang faham, apa benda ni nak tambah kosong kat mana? Kosong, satu, dua, tiga, empat ni nak cari kat mana? Jumpa kat mana? Tak apa, jangan risau. Kamu fahamkan dulu, okey, beza antara kawan miskin dengan kawan kaya. Okey, kita tengok pula kawan kaya. Okey, kalau kawan kaya, angka-angka yang terlibat adalah 5, 6, 7, 8 dan 9. Bila kita jumpa angka-angka ini ataupun bila kita jumpa kawan-kawan kaya ni, kita akan gunakan tambah satu. Okey, kenapa tambah kosong? Sebab angka-angka ini adalah kurang daripada 5 dan dia hampir kepada kosong. Okey, dan kenapa sini tambah satu? Sebab angka-angka ini lebih hampir kepada 10. Sekarang kita tengok apa maksud dia, dekat mana kita nak gunakan kawan miskin dengan kawan kaya ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Cikgu bagi contoh yang mudah dulu. Okey, nombor yang sikit. Okey, bundarkan 345 kepada puluh yang terdekat. Jadi kita ada nombor 345. Tadi cikgu cakap, kita akan bundarkan mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, sekarang ni kamu tengok. Soalan dia nak puluh yang terdekat. Okey, jadi perkara pertama kita cari dulu puluh. Okey, jadi untuk nombor ini puluh berada pada angka 4. Okey, kita ulang kaji baliklah nilai tempat. Puluh, ratus. Jadi kita dah jumpa puluh. Lepas kita dah jumpa nilai tempat yang soalan nak, kita akan tengok kawan di sebelah kanan. Okey, sebab kawan kanan ini yang akan tolong kita untuk selesaikan soalan bundar. Okey, dekat kawan yang kita bulatkan inilah yang kita akan rujuk balik kawan miskin atau kawan kaya. Sekarang ni kamu tengok, 5 berada dalam kumpulan kawan miskin atau kawan kaya. Jadi kalau kamu tengok dalam jadual yang cikgu sediakan dekat sebelah ni, 5 berada dalam kawan kaya, maka kita kena ambil tambah satu. Tapi nak tambah satu dekat mana? Okey. Tengok balik soalan. Soalan minta puluh, jadi tambah satu itu pun berada di bawah puluh. Okey. Tambah satu berada di bawah puluh ikut apa yang soalan minta. Apa jadi dengan kawan yang tolong kita tadi? Kawan yang tolong kita tadi kita boleh matikan je. Okey. Penat dia kan, dia tolong kita tapi kita mati, kita bunuh pula dia kan. Tak apalah. Okey. Jadi kita matikan dia, kita karatekan dia, kita wacakan dia. Okey, kita hilangkan dia. Jadi bila 5 ini telah kita hilangkan, akan jadi kosong.
Okey. Kemudian yang tinggal adalah yang kita nak selesaikan apa yang soalan minta. Okey, jadi 4 tambah 1 kita akan dapat 5 dan 300 ni tak ada masalah lah. Okey, akan tetap jadi 300. Okey, jadi cikgu ulang Yang pertama kita tengok apa yang soalan minta. Okey, soalan minta puluh, kita cari puluh dulu. Kemudian kita tengok kawan di sebelah kanan. Ini yang akan kita rujuk kawan miskin atau kawan kaya. Sebabkan 5 berada dalam kawan kaya, kita akan tambah 1 di bawah 10. Kenapa 10? Sebab soalan yang minta. Kita semua ni kita ikut cakap soalan. Soalan minta 10, kita letak bawah 10. Soalan minta 1,000, kita letak bawah 1,000. Okay, kemudian yang tolong kita tadi dan nombor-nombor di belakang nilai tempat yang kita nak selesaikan semua akan jadi kosong. Okey, tapi tak apa, kita tengok lagi beberapa contoh. Okey, seterusnya bundarkan 30,779 kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, jadi kita dah ada dah soalannya. Kemudian kita tengok apa yang soalan minta kita cari. Okey, dia kata 10,000, jadi pertama sekali kita cari dulu angka di tempat 10,000. Okey, kita dah jumpa 3. Okey, 30,000. Kemudian kita tengok kawan di sebelah kanan. Okey, kawan sebelah kanan ini yang nak tolong kita untuk bundarkan. Tapi sebelum tu kita kena pastikan kawan sebelah kanan ni miskin atau kaya. Okey, jadi kosong kalau kamu tengok pada jadual ini, kosong berada dalam kawan miskin. Jadi kita akan ambil tambah kosong. Nak tambah kosong di mana? Tengok balik soalan. Soalan minta 10,000, tambah kosong pun kita letakkan di bawah 10,000. Apa jadi dengan semua nombor di belakang 10,000? Semuanya kita boleh hilangkan. Kita boleh matikan. Jadi semua akan jadi kosong. Okey, sampailah tempat dekat yang kita nak selesaikan, barulah ada nilai. Okey, 3 tambah kosong sama dengan 3. Jadi jawapannya adalah 30,000. Okey, rasa-rasa dah boleh tangkap ke cara macam mana nak bundarkan? Kalau masih kurang jelas, tak apa, kita tengok lagi contoh seterusnya. Bundarkan 27,949 kepada ribu yang terdekat. Baik, pertama kita salin balik soalan. Kemudian kita tengok apa yang soalan minta. Soalan minta nilai tempat mana? Jadi soalan minta untuk soalan ni ribu yang terdekat. Jadi bila soalan kata ribu, kita carilah nilai tempat ribu. Jadi yang berada dekat nilai tempat ribu adalah angka 7. Okey, dah jumpa ribu, kita tengok kawan di sebelah mana? Kita tengok kawan di sebelah kanan. Kawan ini yang akan tolong kita. Jadi 9 ini tengok balik dekat kawan mana, miskin atau kaya. Okey, kalau kamu tengok 9 berada dalam kumpulan kawan kaya, jadi kita akan pilih tambah 1. Nak tambah 1 di mana? Tengok balik soalan. Soalan kata ribu, tambah 1 pun letak di bawah ribu. Apa jadi dengan nombor di belakang ribu? Semua kita akan matikan. Jadi semua akan jadi kosong. Okey, ataupun sifar. Sampai dekat ribu, barulah kita selesaikan dengan pertolongan kawan tadi. Miskin atau kaya, bergantunglah kepada yang kita bulatkan tadi. Okey, jadi 7 tambah 1, kita akan dapat 8 dan 2 ni jangan pula matikan. Okey, sebab 2 ni berada di hadapan ribu. Yang kita matikan di belakang sahaja. Okey, jadi 2 tambah kosong, kita akan dapat 2. Baik, seterusnya. Bundarkan 11,247 kepada ratus yang terdekat. Okay, jadi kita dah ada dah nombor dia. Pertama tadi, apa nak buat? Tengok apa yang soalan minta. Soalan minta ratus, kita cari ratus. Dah jumpa ratus, kita nak minta pertolongan kawan.
Tapi kita nak tengok kawan miskin atau kawan kaya, kita tengok kawan di sebelah kanan. 4. Okey, 4 berada dalam kawan mana dia? Okey, miskin. Jadi, kita kena gunakan tambah kosong. Nak tambah kosong dekat mana? Dekat ratus. Kenapa ratus? Sebab soalan dia minta. Jadi kita ikut je cakap soalan. Soalan minta ratus, jadi tambah kosong pun kita letakkan di bawah ratus. Ratus kita nak selesaikan. Jadi apa jadi dengan nilai tempat dekat belakang ratus? Semua boleh hilangkan ataupun kita matikan. Jadi dapatlah kosong. Okey, kemudian kita selesaikan. 2 tambah kosong, 2. Yang di depan tak ada masalah. Okey, 1 tambah kosong, 1. 1 tambah kosong, 1. Okey, jadi jawapan dia 11,200. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, cikgu harap untuk contoh ni kamu dah boleh jawab sama dengan cikgu ya. Okey, bundarkan 66,045 kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, jadi kita dah ada dah nombor dia. Pertama sekali tengok apa yang soalan minta. Nilai tempat puluh ribu kita cari dulu. Okey, kita dah jumpa 60,000. Kemudian tengok kawan di sebelah kanan. Kawan ini kita nak tentukan miskin atau kaya. Jadi kita tengok 6. 6 dekat kaya. Okey, jadi bila kaya kita akan tambah 1. Nak tambah 1 di mana? Tengok balik soalan. Soalan kata 10,000, letak tambah 1 di bawah 10,000. Apa akan jadi dengan nombor di belakang 10,000? Semuanya kita boleh hilangkan untuk jadi kosong. Okey, kemudian kita nak selesaikan bahagian 10,000. 6 tambah 1, 7. Jadi jawapannya akan menjadi 70,000. Okey, jadi cikgu harap kamu dah boleh faham. Sebelum kita berhenti, kita nak ulang kaji sikit. Macam mana caranya kita nak bundarkan nombor. Jadi benda pertama, apa tadi? Kita tengok apa yang soalan minta. Okey, dan kita akan cari mengikut apa yang soalan nak. Okey, nilai tempat mana yang soalan mahukan. Okey, lepas kita dah jumpa nilai tempat, kita akan tengok kawan sebelah kanan. Kawan sebelah kanan ini yang akan menentukan sama ada dia miskin ataupun dia kaya. Okey, kawan sebelah kanan ni kita akan pastikan sama ada dia miskin atau kaya. Lepas kita dah tentukan, kita akan tambah sama ada tambah kosong kalau dia miskin ataupun tambah 1 kalau dia kawan kaya pada nilai tempat yang diminta. Okey, kalau soalan kata ribu yang terdekat, tambah kosong atau tambah 1 ni dekat bawah ribu. Kalau dia kata puluh ribu yang terdekat, tambah kosong atau tambah 1 dekat bawah puluh ribu. Jadi semua berdasarkan soalan. Dan yang terakhir kita selesaikan. Okey, kita selesaikan tapi tolong fokus ya, tolong pastikan angka-angka selepas nilai tempat yang diminta semua akan jadi kosong. Okey, angka-angka selepas nilai tempat yang kita nak selesaikan tu semua boleh kita ubah menjadi kosong. Yang depan-depan tu akan ikut balik apa angka dia. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini dan cikgu harap kamu boleh selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan bundar nombor. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.